Seterusnya, berita dari Sarawak. Fokusnya isu menggugat keharmonian negara bakal berdepan tindakan tegas. Langsung bersama Buma Win di Kuching. Silakan Buma. Baik, terima kasih Nurul. Polis Diraja Malaysia PDRM diarahkan untuk tidak bertolak ansur sama sekali kepada sesiapa yang bertindak sendiri berkaitan isu kekemat yang sedang hangat ketika ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa jangan guna isu agama dan perkauman untuk memporak-perandakan negara. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita selepas Majlis Berbuka Puasa Medani Peringkat Sarawak 2024 bersama Perdana Menteri di Masjid Al-Mutaqin, Kota Semarahan. Tegasnya, mereka yang melakukan keganasan akan diambil tindakan sewajarnya. Sementara itu, Perdana Menteri memberitahu tidak ada perbincangan berkaitan pengkalan data utama padu di Sarawak diperlukan kerana ia telah diselesaikan dengan baik. Ujarnya, pendaftaran di Sarawak baik dan beberapa kebimbangan berkaitan padu juga telah ditangani dengan baik. Walau bagaimanapun, beliau mengesahkan bahawa Menteri Ekonomi Muhammad Rafizi Ramli akan berjumpa dengan pihak kerajaan negeri. Samarahan penting dalam melahirkan tenaga kerja yang menyokong pembangunan dalam negeri, terutamanya dalam menyemarakkan kluster pendidikan dan kesihatan yang kian berkembang di kawasan tersebut. Premier Sarawak Datuk Petinggi Abang Johari Tun Nopeng memberitahu dengan pembinaan beberapa pusat baharu, antaranya Pusat Kanser dan Pusat Penyelidikan Penyakit Berjangkit Tropika kelak akan menjadikan Semarahan sebagai hub kepada pusat-pusat yang ada untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Beliau memberitahu demikian dalam ucapannya semasa Majlis Berbuka Puasa Medani Peringkat Sarawak 2024 bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Masjid Al-Mutaqin, Kota Semarahan. Beliau turut memaklumkan perbincangan beliau bersama Datuk Seri Anwar bersetuju untuk kerajaan negeri meneruskan pembangunan teknologi hijau secara keseluruhannya, terutama tenaga hidrogen. Seramai 150 orang dari Serian, Kuching dan Semarahan menerima sumbangan serta bakul makanan pada majlis tersebut. Baik, kerjasama agensi awam dan swasta amat memberansangkan berbanding tahun sebelum ini, khususnya dalam menyertai program tanggungjawab sosial korporat bersama Jabatan Penyiaran Negeri Sarawak. Pengarah Penyiaran Negeri Sarawak Wan Azhan Wan Ahmad berkata ini amat signifikan untuk memberi kembali kepada masyarakat. Ramai yang menghubungi kita untuk bersama-sama dengan kita dan ini merupakan satu signifikan kepada penzahiran rasa terima kasih kita kepada masyarakat kerana bila mereka bersama-sama dalam program ini, akhirnya produk ataupun perkhidmatan yang mereka berikan itu khas untuk masyarakat juga. Penyertaan rakan-rakan strategik dalam program anjuran RTM jelasnya selari dengan peranannya sebagai sebuah agensi kerajaan yang menyumbang kepada pembangunan komuniti setempat. Beliau ditemui pemberita selepas mengadakan lawatan ke gerai-gerai jualan rahmah yang diadakan sempena program Pandu Lalu Ramadan Kasih RTM di RTM Kuching hari ini. Selain jualan rahmah, turut disediakan perkhidmatan kaunter bergerak pembayaran zakat dan perkhidmatan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Program ini yang diadakan serentak dengan sambutan ulang tahun RTM ke-78 esok turut menyediakan perkhidmatan gunting rambut percuma kepada 78 orang terawal. Konvoi penyampaian bakul Ramadan Kasih Anjuran RTM Sarawak bersama rakan strategik berlangsung dengan jayanya menyantuni golongan memerlukan di Kuching. Baik, perincian lanjut bersama wartawan Firdaus RSI Idris. Silakan. Terima kasih Buma di studio. Seramai 15 penerima disantuni menerusi program ini yang berlangsung sejak pelepasan pukul 10 pagi tadi. Dan penyerahan sumbangan melibatkan kawasan penerima di Putrajaya, Matang, Semariang, Satok, Batu Kawah, Pedawan dan juga Sentubong. Usaha ini melibatkan rakan-rakan strategik RTM termasuk Tabung Baitul Mal Sarawak, Ion Automat, Liansin, Bank Negara, Petronas dan juga Jabatan Kebajikan Masyarakat. Bagi lokasi pertama ialah rumah Emma Wati Suhaimi di Lorong 4, Kampung Sungai Maung, seterusnya ke rumah Zamaindab Kam di Kampung Kude dan ketiga iaitu di rumah Rasidah Kasah yang beralamat di Kampung Gita Baru ini. Dan sumbangan telah disampaikan bersama oleh Pengarah Penyiaran Sarawak Wan Azhan Wan Ahmad. Manakala selebihnya diagihkan menerusi pecahan konvoi yang terbahagi kepada 4 kumpulan. Saya difahamkan setiap penerima akan mendapat 4 pek sumbangan setiap seorang iaitu dari rakan strategik RTM iaitu dari TBS,
First, Bank Negara, Liansin dan juga Everise. Baik, sekian saja laporan bersama. Kita kembali bersama Buma di studio. Silakan. Terima kasih Daus atas laporan anda. Baik, kita ke berita seterusnya. Sektor perniagaan industri kecil dan sederhana IKS penting kerana memberi sumbangan besar kepada pendapatan negara sekaligus melahirkan usahawan muda berjaya. Usahawan muda yang berjaya bukan sahaja mencipta perniagaan baru, malah meningkatkan peluang pekerjaan yang turut memberi impak positif dalam pembangunan ekonomi negara. Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, MySet, Datuk Dr. Ripin Lamat berkata, kementeriannya sentiasa membantu golongan belia untuk menjayakan perniagaan mereka. Ya, kita di MySet memang kita galakkan si Datuk untuk terus jadi usahawan yang akan berdagang sentiasa. Tetapi kadang-kadang disebabkan oleh pengunjung. Bila ada pesta, baru orang ramai, barulah kadang-kadang jualannya tinggi dan mendapat pulangan. Beliau berkata demikian semasa ditemui pemberita di program Juh Berambis Sungkir di Bintulu. Terdahulu, Datuk Dr. Ripin memberitahu Bintulu merupakan tempat yang pertama MySet menganjurkan program Juh Berambis Sungkir, manakala program ini diadakan di Miri hari ini dan akan diteruskan di Kuching pada 6 April. Seramai lebih 300 orang menyertai program tersebut di Bintulu semalam. Baik, sementara itu ketika di Miri pula, Datuk Dr. Ripin memberitahu fasa kedua pembinaan prasarana membabitkan kos sebanyak RM5 juta terus dibangunkan dalam projek Pusat Komuniti Bersepadu Taman Jelita Miri di bawah pembangunan yang sedang dilaksanakan di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Lambe. Beliau memaklumkan fasa kedua projek ini yang merangkumi pembangunan beberapa prasarana akan bermula tahun ini selepas beberapa kali bermesyuarat dengan pihak Majlis Bandaraya Miri selaku agensi pelaksana. Untuk fasa 2 dengan kos 5 juta yang mana yang akan terdiri daripada satu padang bola sepak standard size, jogging area, pusat riadah dan juga taman permainan kanak-kanak. Dalam masa yang sama kita juga bercadang nak masukkan satu library perpustakaan untuk kegunaan masyarakat di kawasan ini di dalam projek ini Integrated Community Centre. Ketika ditemui pemberita dalam lawatan ringkas ke Masjid Jamal Ad-Din Taman Jelita di Miri, beliau menyatakan harapannya agar projek ini dapat disiapkan pada tahun depan dan penduduk di Taman Jelita dapat menjaga kemudahan yang disediakan tanpa melakukan vandalisme. Fasa 1 dengan kos RM3 juta telah siap dilaksanakan dengan sebuah dewan yang memuatkan 4 gelanggang badminton, 2 padang futsal, sebuah gimnasium dan juga balai polis mini. Selain itu, Datuk Dr. Ripin juga menitikberatkan aspek pendidikan, kerohanian, sosial dan ekonomi penduduk di Dun Lambir dengan pembinaan rumah-rumah ibadat baharu termasuk Masjid Jamal Ad-Din Taman Jelita, Gereja Saint Barnabas Taman Tunku dan Taman Bimbingan Kanak-kanak di kampung-kampung Dun Lambir. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. RTM, teman setia anda. Kita kembali bersama Nurul untuk lebih banyak perkembangan berita dalam negara. Nurul, silakan. Muhammad, terima kasih atas perincian itu tadi.